Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tajuk iaitu Skill Needed for Success in a Retail Job. Okey, ini ahli kumpulan kami iaitu ahli Natasha DRM 1003, Muhammad Ikhwan DRM 1041 dan saya Ahmad Mukri Irsyadi DRM 1043. Okey, ini adalah isi kandungan ahli kumpulan kami. Ia mempunyai 13, iaitu yang pertama work ethic, yang kedua attention to detail, yang ketiga business awareness, keempat communication skill, nombor 5 customer service skill, nombor 6 IT skill, dan nombor 7 interpersonal skill, nombor 8 numerasi, nombor 9 dan selling skill, nombor 10 leadership. And nombor 11 is working under pressure, nombor 12 organization, and nombor 13 initiative. Okay. Elemen pertama yang wajib ialah etika kerja. Konsisten dengan perkhidmatan adalah sangat utama dan ia dapat membantu kita untuk membina etika kerja yang kukuh kerana kita akan diuji untuk menunjukkan prestasi terbaik pada setiap masa. So, etika kerja ni sangat wajib kerana dalam etika kerja lah kita diuji. Dalam etika kerja juga kita akan diperhatikan prestasi kita dari semasa ke semasa. Yang kedua ialah perhatian kepada perincian. Pekerja runcit perlu menumpukan perhatian pada perincian, sama ada untuk memastikan pelanggan mendapat perubahan yang tepat atau kedai itu mempunyai stok yang penuh dan pada pakaian paparan disusun dengan betul. So, kita perlu peka terhadap kedai kita supaya kita dapat up to date, stok dah habis ke belum. Dan kita tengok baju, contohlah kalau kita jual kedai baju, kita tengok baju kita tu disusun pada tempat yang betul ke. Okey. Seterusnya, kemahiran berkaitan seperti kemahiran pemerhatian yang saya cakap tadi, peka, fokus pemikiran, pengurusan masa dan mendengar secara efektif. Yang ketiga ialah kesedaran perniagaan. Fahami sepenuhnya syarikat tempat mereka bekerja, produk yang dijual dan jenis pelanggan yang membeli produk mereka, supaya bila pelanggan menunjukkan soalan, kita dapat bagi informasi yang sangat tepat dan kita boleh bagi tahu apa yang terkandung dalam produk tu diperbuat daripada apa. Contoh kita jual baju, so kita boleh bagi tahu dia produk ni daripada apa, jual apa. Yang keempat, kemahiran komunikasi. Pekerja runcit sepatutnya boleh bercakap dengan pelanggan, pembeli, majikan dan pekerja mereka. Kemahiran lain yang berkaitan dengan komunikasi termasuk mendengar aduan pelanggan, memberi salam kepada pelanggan, menjawab soalan pelanggan, bercakap dengan berkesan, menulis dengan ringkas, mendengar dengan teliti, menyatakan idea dengan jelas, memberikan maklum balas yang sesuai, berunding dan menerima mesej bukan lisan. Sepatutnya objektif utama untuk berjaya dalam peruncitan ialah kemahiran komunikasi. Kerana kemahiran komunikasi ini kita dapat jelaskan kepada pelanggan, kita dapat memberitahu informasi-informasi yang ada kepada pelanggan dan kita dapat menyatakan apa-apa informasi kepada semua pekerja dan majikan. Okey, untuk bahagian saya ialah customer service skills. Okey, untuk customer service skills ni ialah anticipate customer response to clients' questions and make them feel at ease. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya macam ni, pekerja ni memajukan kemahiran perkhidmatan pelanggan mereka dengan belajar menjangka tindak balas pelanggan, respons kepada pelanggan dan menyoal aduan atau komen dan membuatkan pelanggan tu rasa tak selesa. Contohnya, kalau kita ni servis dekat restoran mana-mana, so bila customer tu datang, customer tu dah kita layan dia, kita jemput duduk, selesa ke tak. Sebelum nak menjemput seluler tu kita tanya selesa ke tak, ada apa-apa nak ni ke, nak penambahan ke, nak baby chair ke apa, selalu macam tu lah. Okey, lepas tu kita
kita bina hubungan dengan dia, kita rapat, kita tanyalah, kita ramah lah, dan nak kita tanya contoh kan, kalau kedai makan kita tanya nak menu apa, okay, kita suggest ini pun boleh tahan, sedap juga, okay, macam tu. Itu customer service lah, itu skill yang every detail yang kena ada lah, skill macam tu. Okay, seterusnya IT skills. IT skills utilize a management information system to examine purchasing, assisting customer with online orders, creative with database knowledge. Okay, sebagai retailer, kita juga kena ada IT skill. IT skill ni macam mana? IT skill ni macam kita kena ada maklumat. Kita kena ada, kalau contohkan kita ni retail yang kita kelola bahagian online, kita kena ni lah, faham maksudnya, kita kena susun maklumat tu, kita kena save data pelanggan-pelanggan yang order barang kat kita. So kita susun satu supaya tak ada yang, maksudnya kalau contoh kita post barang, tak ada yang tak dapat. Kita nak pastikan semua tu dapat barang diorang, semua tu dapat tepat pada masa yang kita anggarkan lah. So tak ada yang kurang, tak ada yang lebih. So memang kita kena bagi sekata. So sebab tu kita ada IT skills. IT skill tu maklumat apa semua, data-data peribadi semua, data-data pasal customer ni kita akan simpan dekat situ. Okey, seterusnya ialah interpersonal skills. Okay, interpersonal skills ni interacting with other people regularly, like customers, put on a friendly face, and be patient with frustrated clients. Okay, contohnya interpersonal skill ni, kita kalau bekerja dalam perniagaan runcit, kita perlukan interaksi yang secara kerap. Okay, kita kena berwajah mesra. Kalau contoh kita ada satu kedai, bila customer tu datang, kita kena tanya, jam datang, cari apa, kita layan dia elok, kita tanya nak cari apa, kita tunjukkan dia tempat. Kalau dia kata nak sabun pencuci, kita tunjuk tempat sabun pencuci. Kalau dia nak jenis barang-barang basah semua, kita tunjuk kat ni tempat dia, macam ni kita tunjuk. Okay, contoh macam saya, pengalaman saya dekat Pizza Hut. Saya pernah kerja dekat Pizza Hut tahun lepas. So pengalaman saya memang, kita memang kena, walaupun kita ada masalah ni, ada masalah family ke, masalah dengan kawan ke apa semua, kita memang kena friendly face tu memang kena ada. Kata berwajah mesra nak layan pelanggan. Sebab nanti kalau kita muka garang je, muka ada masalah, pelanggan tu pun tak lalu nak makan. Tengok kita pun macam tak nak layan dia kan. So memang kita kena lihat wajah kita tu kena mesra, kita kena rapat dengan ni. Kita kena bina hubungan lah dengan customer. Tu skill yang wajib ada lah untuk retailer. Okay, seterusnya numeracy. Numeracy ni give change to clients, count inventory, able to compute sales values or approximate stock required based on consumer data trends. Okay, sebagai retailer ni, numeracy ni ialah basic untuk retailer, kemahiran yang retailer perlu ada. Okay, numeracy ni contoh macam ni, macam dia tahu, dia dah kira siap stok yang diperlukan. Stok, contoh stok untuk yang ni, contoh stok barang ni hanya cukup untuk minggu depan. So dah boleh order lah stok yang baru. Lepas tu stok ni dia dah boleh terhadkan untuk pengguna. Okay, dia dah keluarkan. So dah tak ada stok tu, memang kena call supplier. So orang kata apa, memang dia dah siapkan supaya tak ada macam yang berlaku ni. Contoh stok tak ada lah, stok habis, bila customer datang tanya stok dah lama tak ada lah, sangkut lah. So memang tak sedap lah kan. So customer tu pun dia memang cari benda tu je dah lama. So memang kalau stok tu tak ada, so customer pun mungkin dia akan berlari kat dia lari kat tempat lain, dia tak pergi kat kedai kita. Macam tu. Okay, seterusnya yang terakhir, selling skill. Selling skill ni, retailer must persuasive with customer, able to explain product skill clearly, assisting customer in locating merchandise, suggest other items when product are not available, and closing technique.
Okay, dia ni mudah. Yang ni memang retailer kena ada kemahiran ni ialah selling skill ni. Kita kena macam yakinkan pelanggan tu. Bila pelanggan tu dah masuk kedai kita, kita kena yakinkan barang ni barang paling bagus, barang ni barang paling baik. Lepas tu kalau contoh dia cari barang yang contoh dia bisa cari barang A, tapi barang A tak ada barang B. So kita boleh suggestkan barang B tu, kita kena yakinkan dia. Kita kena kata yang barang B ni terbaik, memang dia lebih kurang macam A. Kita kena yakin. Macam contoh saya semalam, saya pergi kedai motor, saya nak tukar tayar motor. Saya nak cari tayar Maxim. Tayar tu tayar bagus lah, tayar memang untuk daily orang bawa motor kan. Tapi pekerja tu kata tayar tu habis. So yang ada tayar jenis tayar apa saya tak ingat. Tapi dia memang meyakinkan saya. Dia kata tayar ni elok, bagus. Dia lebih kurang je macam Maxim tu. Memang orang pun cari tayar ni. So tayar tanpa banyak bicara, tanpa banyak saya pun on je, saya beli juga tayar macam tu. So itulah kemahiran yang retailer perlu ada lah. Dia meyakinkan customer. Okey, terima kasih kepada Iwan. Sekarang saya akan sambung yang ke-10, iaitu the leadership. Leadership must have leadership skill, able to work on teamwork and goal achievement. Okey, contohnya kemahiran yang perlu ada pada leader ni seperti managing group. Contohnya ada kena mengagalkan tugas, mengambil berat tentang anak buah. Okey, yang kedua, managing konflik. Contohnya ada ahli kumpulan kita bertengkar atau bergaduh. Kita cuba untuk memisahkannya dengan cara yang baik dan keadaan yang baik. Okey, teaching. Kita ni sebagai leader perlulah ada banyak ilmu, skill-skill yang boleh diajar kepada ahli kumpulan. Contohnya kita ada ilmu dalam matematik, macam kira-kira. Kita boleh ajar kepada anak buah dalam mengira supaya dia boleh pandai dalam bidang itu. Okey, yang ke-11, working under pressure. How to learn to be resilient. Contohnya, jika anda kesuntukan masa untuk mencapai sasaran jualan atau anda kekurangan kaki tangan pada hari yang sibuk, anda harus belajar untuk berdaya tahan. Contohnya staying calm. Contohnya, kita tidak terlalu kelam kabut ataupun kita mengambil inisiatif, iaitu kita pandai menguruskan situasi itu. Okey, staying positive. Contohnya, kita bersangka baik dengan apa yang kita dapat pada hari ini dan kita fikir mungkin esok apa yang kita nak tu tercapai. Okey, yang no afraid as for help. Contohnya, kita ada sesuatu masalah ataupun kekeliruan, kita janganlah takut ataupun kita malu untuk bertanya orang yang lebih pandai, orang yang lebih bijak, orang yang lebih berilmu, supaya dengan bantuan orang tu masalah kita selesai. Okey, yang seterusnya nombor 12, iaitu organisation. Manage employers and shape company objective. Organisasi menjadi penting apabila anda mula mengurus pekerja dan membentuk objektif syarikat. Untuk memastikan segalanya teratur, require a system. Contohnya, membuat organisasi seperti meletakkan ketua jika kita ada di kedai, ada bendahari, ada setiausaha. Okey, membuat jadual. Adakan jadual tugasan kerja, masa masuk kerja, keluar kerja, supaya dapat mendisiplinkan kerja. Dan also an ability to multitask. Contohnya, seorang pekerja tu pandai dalam dua bidang. Contohnya, dia pandai uruskan kaunter, ambil order makanan macam tu. Okey, ini yang terakhir, iaitu the initiative. Able to read unforeseen situation and learn from experience. Inisiatif ni ialah mampu bertindak balas terhadap situasi yang tidak dijangka dan belajar daripada pengalaman. Contohnya, bila kita meniaga tu, tiba-tiba perniagaan kita tu bankrupt. Dan di situ kita ada pengalaman dan kita cuba untuk ubah dan dengan yang akan datang lebih baik daripada perniagaan kita sebelum ini. Contoh, kita bagi cadangan kan, tentang bagaimana perkara itu boleh dibaiki dan cadangan kita tu dipakai dan dia lebih baik. Dan jika idea kita tu diambil
kira dan memberi manfaat kepada orang lain, syarikat kita akan lebih maju daya dan mendapat untung yang tinggi. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.